Hai, bertemu lagi kita dalam Jom Belajar Teori Pembuatan Roti bagi C03 penyediaan donat bersama Cikgu Priscilla. Apa kabar semua? Cikgu harap kamu sihat walafiat dan sudah bersedia untuk mengikuti kelas pada hari ini. Jom belajar bersama Cikgu? Baiklah, pada hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, yaitu melaksanakan kemasan dan hiasan donat, di mana objektif pembelajaran pada hari ini kamu dapat pengetahuan mengenai teknik topping, glaze dan mengisi kemasan dan hiasan. Jom kita lihat jenis-jenis kemasan dan hiasan donat. Berikut adalah beberapa jenis lapisan dan kemasan popular untuk donat. Kita masuk dalam jenis topping yang pertama, iaitu buah-buahan. Perisa buah-buahan berasal daripada strawberry, raspberry, blueberry, prune, kiwi, dan lain-lain. Ianya boleh dibekukan di dalam tin dan perlu disimpan di dalam peti sejuk bagi mengelakkan daripada rosak sehingga penggunaan seterusnya. Buah-buahan ini juga boleh menjadi sirap madu dan perlu dimasak untuk mengekalkan warnanya. Jenis topping yang kedua iaitu coklat, terdiri dalam 4 jenis utama yang berbeza seperti bitter chocolate, milk chocolate, cocoa butter, dan white chocolate. Bitter chocolate ialah coklat pahit atau coklat tanpa gula yang mengandungi coklat yang pekat. Oleh kerana ia dibentuk dalam bentuk blok, ia juga dipanggil sebagai blok koko. Coklat ini digunakan untuk memberi rasa kepada produk yang mempunyai sumber-sumber manis. Seterusnya, milk chocolate atau lebih dikenali sebagai coklat susu ialah coklat manis yang mengandungi susu pepejal. Biasanya ianya digunakan sebagai coklat salutan dan pemanis makanan. Cocoa butter pula merupakan lemak yang dihasilkan dari buah koko yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam coklat. Coklat yang terakhir iaitu white chocolate atau coklat putih yang terdiri daripada mentega koko, gula dan pepejal susu. Tahap kemanisan bergantung kepada peratusan kandungan gula. Gula rendah dipanggil separuh manis, manakala kurang gula dipanggil pahit manis. Jenis topping yang ketiga iaitu kacang. Kacang ada perkataan yang biasa digunakan bagi biji yang besar, kering dan berminyak. Terdapat 5 jenis kacang yang selalu menjadi topping iaitu kacang tanah, badam, macadamia, gajus dan walnut. Jenis kacang yang pertama iaitu kacang tanah. Kacang tanah mengandungi protein yang tinggi, zat besi, vitamin E, kalsium, vitamin B kompleks dan fosforus. Kacang badam. Badam sering dimakan begitu sahaja, sama ada mentah atau dibakar. Badam juga digunakan dalam beberapa hidangan. Bersama-sama dengan kacang lain, sering ditaburi di atas pencuci mulut, terutamanya krim dan hidangan ais krim yang lain. Kacang macadamia. Kacang macadamia sering dijual berkulit, mentah atau panggang kosong, atau masin, disalut dalam coklat dan madu. Kacang ini juga digunakan dalam variasi masakan, contohnya kari, salad dan stew dengan sayur-sayuran, beras, biskut, kek, kui mui, coklat, es krim, dan pencuci mulut yang lain. Seterusnya, gajus. Kacang ini boleh dimakan setelah dipanggang atau digoreng. Kacang gajus adalah makanan ringan yang popular. Kacang ini boleh digunakan untuk hiasan dalam makanan ataupun menjadi paste atau sos bagi kari atau kurma. Jenis kacang yang terakhir iaitu walnut. Walnut digunakan dalam pencuci mulut seperti kui mui, brioches, muffin, pie, biskut, dan ais krim. Walnut juga digunakan dalam sos, sandwich, dan hidangan utama. Walnut boleh digunakan sebagai perasa dalam inti, paste, atau sos pasta. Jenis topping yang kelima iaitu icing. Icing adalah hiasan yang dibuat dari gula dengan cecair seperti air atau susu dengan bahan-bahan lain seperti mentega, putih telur, keju krim atau perasa.
Icing juga digunakan untuk melapisi atau menutup kek, biskut, dan donat. Ianya sering digunakan sebagai bahan dekorasi kek. Terdapat 6 jenis icing yaitu buttercream, flat icing, foam icing, fondant, fudge icing, dan royal icing. Buttercream icing adalah salah satu icing paling populer untuk kek. Ia mempunyai rasa yang manis dan tekstur yang lembut dan mudah untuk dibuat. Buttercream icing dibuat menggunakan lemak dan gula. Ia juga mengandungi telur atau susu untuk mengubah tekstur dan ketebalan. Jenis icing yang kedua yaitu flat icing. Flat icing adalah salah satu icing yang paling mudah. Bahan-bahan asas flat icing adalah gula tepung dan air, di mana flat icing ini mudah membentuk menjadi glass. Seterusnya adalah foam icing yang datang dalam pelbagai perisa yang lembut dan kebu. Meringue diperbuat daripada putih telur dipukul dengan ditambah sirap berperisa. Foam marshmallow adalah foam icing, tetapi perisa lain seperti coklat atau vanila juga boleh ditambah untuk meringue. Fondant icing. Fondant icing memberikan kek atau pastry penampilan yang elegan dan popular untuk kek perkahwinan dan lain-lain. Fondant icing hanya gula dan air dengan sama ada glukosa atau krim tartar digunakan untuk menghasilkan penghabluran yang betul untuk memberikan kelembutan dan melihatkan porselin yang lancar. Fudge icing adalah tebal dan kaya dengan rasa coklat yang kuat. Perisa lain seperti badam, mentega kacang atau pudina sering ditambah. Menggunakan kedua-dua mentega dan lelemak, sirap jagung, gula dan pelbagai bahan-bahan lain, fudge icing agak memakan masa untuk disediakan. Tetapi produk siap adalah stabil dan boleh disimpan di dalam peti sejuk dan digunakan pada masa lain. Icing yang terakhir yaitu royal icing adalah sama dengan icing rata, tetapi tambahkan putih telur untuk menghasilkan icing tebal yang mengeras untuk tekstur rapuh. Royal icing boleh digunakan untuk membuat kek menjadi cantik, hiasan seni kerana ia mengeras apabila kering. Royal icing digunakan terutamanya untuk penambahan hiasan kek dan untuk persembahan kerja seperti ukiran gula. Dan jenis topping yang terakhir ialah krim, di mana krim terbahagi kepada 4 jenis, iaitu double cream, clotted cream, whipping cream, dan single cream. Double cream. Double cream mempunyai kandungan lemak susu yang sangat tinggi, iaitu 48% berbanding dengan krim lain. Ia berat dan sesuai digunakan untuk puding dan pencuci mulut. Clotted cream. Clotted cream juga dikenali sebagai Devonshire cream atau krim Devon. Krim ini mempunyai rasa yang sedikit karamel kerana ia diperolehi dengan memanaskan susu lembu yang kemudiannya dibiarkan untuk beberapa jam. Kandungan krim naik ke permukaan dan membeku. Ia digunakan sebagai filling dalam pencuci mulut atau ditambah dalam sos dan buah-buahan segar. Kandungan lemaknya adalah tinggi. Whipping cream. Whipping cream adalah krim yang mempunyai kandungan lemak yang mencukupi untuk mengembangkan ia apabila dipukul. Ia digunakan sebagai topping untuk pencuci mulut, minuman susu beku dan inti. Kandungan lemak bagi whipping cream adalah rendah. Krim yang terakhir, single cream, dikenali sebagai krim ringan atau krim kopi yang mengandungi lemak yang sangat sedikit dan ringan teksturnya. Krim ini sesuai digunakan untuk puding, kopi atau hidangan yang memerlukan rasa krim yang sangat ringan. Sekarang kita lihat teknik gilapan. Gilapan mempunyai 2 fungsi yang penting yang memberikan kekemasan yang menarik untuk kepingan donat dan mengubah struktur luaran donat. Gilapan boleh dilapiskan selepas donat digoreng atau dibakar. Pelbagai penggilap boleh digunakan, sebagai contoh kuning telur, putih telur, susu, mentega, gula, garam dan minyak zaitun.
Gilapan juga membantu topping melekat pada permukaan donat. Seterusnya adalah teknik topping. Terdapat topping yang boleh menambah kepada bentuk, rasa, dan tekstur yang disiapkan. Topping disapu pada donat selepas dimasak. Contoh topping yang digunakan ialah coklat, kekacang, dan buah-buahan. Dan yang terakhir yaitu teknik inti. Gunakan filling pastry cream atau filling jelly yang pekat. Jika filling terlalu cair, ia akan terkeluar dari lubang pada donat. Tetapi jika ia terlalu pekat pula, ia tidak boleh dimasukkan ke dalam donat. Sejukkan inti untuk sekurang-kurangnya 4 jam untuk mengekalkan kepekatan, rasa, dan mengelakkannya dari cair apabila dimasukkan ke dalam donat pada suhu bilik. Baiklah, itulah serba sedikit penjelasan Cikgu bagi melaksanakan kemasan dan hiasan donat. Cikgu harap kamu sudah mendapat pengetahuan mengenai teknik topping, glaze, dan mengisi kemasan dan hiasan. Sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang dalam Jom Belajar Teori Pembuatan Roti bersama Cikgu Priscilla. Sampai jumpa lagi. Bye.